Bila mati Sayyidina Osman, naik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib bila naik jadi khalifah, dia lambat mengambil tindakan kepada pembunuh Osman. Menyebabkan penyokong dan adik-beradik Sayyidina Osman tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lambat ambil tindakan kerana teliti. Dia tak mau ambil tindakan terburu-buru, silap orang dan sebagainya. Dia tak mau. Dia nak siasat secara halus benda ni. Nak pastikan orang yang bersalah yang dibawa ke pengadilan. Dia pun tak boleh sabar, dia pun tak boleh tunggu. Dia pun kata Ali saja tak mau nak siasat kes pembunuhan Sayyidina Osman. Dia main pula jarum karat lagi. Dia kata apa? Jangan-jangan Ali ada terlibat di dalam pembunuhan ini. Nampak tuan-tuan? Ini bahayanya. Inilah yang duk jadi dalam masyarakat kita hari ini. Jarum-jarum karat dan juga batu bronzen. Orang Penang kata batu bronzen. Batu api ni. Yang duk nak bagi jadi bergaduh, yang duk nak bagi jadi, ini ada banyak dalam masyarakat. Dia tak boleh tenang selagi dia tak buat orang bagi bergaduh. Dia tak tenang. Dia sentiasa duk tercari-cari apa lagi isu yang aku boleh cetus dalam masyarakat ni supaya keadaan masyarakat ni jadi havoc. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kebetulan pula Sayyidina Osman adalah sepupu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan. Maka Muawiyah mengambil satu daya usaha, mengambil inisiatif, himpun orang lawan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sehinggalah tercetus perang pertama, iaitu perang Jamal, perang saudara yang pertama, perang Jamal antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Nabi yang mulia terseret dalam peperangan itu. Kita dah cerita panjang, tuan-tuan boleh masuk YouTube, cek balik perang Jamal yang kuliah kita di sini dulu. Kita dah cerita detail di dalam tu. Yang Sayyidina Ali bin Abi Talib waktu berlaku perang Jamal ni, orang main habang kat dia, kata Aisyah jatuh daripada unta. Dia pegang kuda, dia pacu kuda di tengah perang yang berkecamuk ni. Dia pacu kuda, dia pi ke tempat Aisyah ada ni. Dia tanya, wahai ibuku, okey kah? Dia tanya. Aisyah kata, aku okey. Dia patah balik. Maknanya bukan dia nak berperang, tapi keadaan memaksa sehingga berlaku peperangan itu. Habis perang Jamal, berlaku pula perang Siffin di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pula perang Siffin. Demikianlah peperangan demi peperangan berlaku sampailah kepada zaman kita hari ini. Orang Islam sama orang Islam tak tenang. Kita baca hadis di masjid, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu ada saudara kepada orang Islam. Kita baca habis tang masjid ni saja. Kita keluar, kita tengok orang Islam yang tertentu sebagai musuh kita. Betapa ruginya orang Islam apabila kekuatan itu tidak dipadukan. Betapa ruginya kita. Maka akhirnya kita menjadi permainan di dalam politik yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh oleh satu orang yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Kita juga dah cerita benda ni secara detail. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Selepas dia kena tu 2 hari baru dia meninggal dunia. Sayyidina Ali bin Abi Talib wafat 21 Ramadan. Tuan-tuan bayangkan, dia dibunuh. Yang kita baca hadis pertama tadi, Sayyidina Ali, Nabi kata ini ahli keluarga aku. Ali dibunuh dalam bulan Ramadan oleh seorang yang mengaku Islam. Abdul Rahman bin Muljam, satu orang yang hafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Tuan-tuan tengok tak betapa bahayanya apabila kebencian ini dia meluap-meluap. Kita sudah tidak boleh kontrol kebencian itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidak lama lepas itu kumpulan ini melantik Sayyidina Hasan. Ni yang kita baca hadis ni, cucu Nabi ni, Sayyidina Hasan dilantik untuk ganti tempat bapa dia. Tempat bapa dia, tempat Sayyidina Ali bin Abi Talib, ganti sebagai khalifah sementara. Dia tak boleh nak duduk lama di situ sebab dia satu orang yang tak minat dengan politik. Hasan ni, dia satu orang yang soft spoken, cakap pun lemah lembut. Dia bukan satu orang yang garang.
Walau bagaimanapun dia pimpin satu pasukan tentera yang dalam hadis kata tentera dia sebesar bukit, bawa nak pergi serang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan pula apabila Amru bin Al-As habar dekat dia, kata Hasan bawa pasukan besar nak main serang, dan kata Amru bin Al-As, aku tidak nampak pada muka tentera Hasan bin Ali ini tanda-tanda mereka nak patah balik. Sebaliknya mereka main, tentu mereka akan perang. Muawiyah bin Abi Sufyan kata apa? Dah berapa ramai dah orang kita Islam sama Islam bergaduh berperang mati, dan takkan kita nak teruskan lagi peperangan ini. Maka dia pilih 2 orang daripada orang dia, pergi jumpa dengan Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kalau boleh ada cara lain tak usah jadi perang. Bila sampai kepada Sayyidina Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila sampai dekat dia kata walaqad sami'tu Abu Bakrah yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wal Hasan bin Ali ila janbih wa huwa yuqbilu 'ala an-nas marrah wa 'alaihi ukhra wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ibni hadha sayyid wa la'alla Allah an yuslih bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Ni cucu Nabi ni dandan, dia ingat balik hadis yang kita baca tadi. Dia ingat balik. Dia kata apa? Aku teringat satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah kata apa? Nabi SAW satu hari pergi masjid, bawa Al-Hasan, bawa aku, dia kata. Hasan ni kata. Lah dia dah besar. Dia dah jadi panglima tentera. Dia kata bawa aku pergi di masjid, Nabi letak aku masa tu budak lagi, letak di atas mimbar. Kemudian Nabi kata dekat orang semua, ini anak aku, ini cucu aku, dia ni sayyid, dia ni ketua, dia akan jadi pemimpin esok. Dan Nabi kata mudah-mudahan dia akan menjadi pendamai kepada 2 pasukan besar yang nak berperang. Dia kata oleh kerana tuan aku Nabi dah kata macam ni, aku terima perdamaian ini. Tak jadi perang di antara Muawiyah dan kelompok tentera yang dia bawa yang ramai ni. Tak jadi perang semata-mata kerana dia teringat hadis yang kita baca tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka benda tu menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, benda tu jadi. Dan akhirnya satu hadis daripada Salim radhiyallahu anhu, dia kata sami'tu Abu Hazim yaqul inni la syahidun yawma mata al-Hasan fadhakara al-qissah faqala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Salim kata dia, Abu Hazim ada kata inni la syahidun yawma matal Hasan. Abu Hazim ni kata apa? Aku menjadi saksi hari kematian Al-Hasan cucu Nabi. Ni, dia ni mati muda tuan-tuan. Cucu Nabi yang nama Hasan ni, cucu sulung ni, cucu Nabi yang nombor 1 ni, Hasan bin Ali ni, dia mati muda. Dia mati umur 45. Mati umur 45. Mati pasal apa? Satu sumber sejarah kata kerana diracun. Siapa yang racun dia? Satu sumber kata yang meracun dia ialah isteri dia. Tuan-tuan, cuba tengok laluan hidup. Laluan hidup sahabat Nabi, keluarga Nabi tu, cuba tengok. Sayyidina Umar mati kena tikam. Sayyidina Osman mati kena bunuh dengan pemberontak. Sayyidina Ali bin Abi Talib mati ditikam oleh Ibnu Muljam. Cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi, yang hadis kita baca 2-3 di atas, dia duduk cerita betapa sayang Nabi dekat Hasan, dekat Husain ni. Sampai Nabi kata siapa betul-betul sayang aku, kena sayang ni dua-dua cucu aku ni, Hasan dengan punya sayangnya Nabi dekat Hasan ni. Akhirnya apa? Mati kena racun. Satu sumber kata diracun oleh bini. Dia kahwin 9 kali. Hasan cucu Nabi ni dia kahwin 9 kali. Bini hak last ni mana-mana seorang. Dalam sejarah sebut macam-macam nama. Katanya atas suruhan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarah punya cerita, wallahu a'lam. Tapi pokok pangkalnya mati kena racun.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan dia dikebumikan di Baqi' di Madinah. Dia dikebumikan di Madinah. Ada pula daripada sumber sejarah cerita, kononnya dia minta sebelum dia mati, dia kata kalau boleh simpan dia di sebelah tok wan dia, di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dekat Raudhah tu. Dan menurut sumber sejarah kata Aisyah tak benarkan. Menurut sumber sejarahnya begitu. Sejarah ni ada betul, ada tak betul, tapi dia mai cerita macam-macam tu. Lalu akhirnya dia dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu cucu kesayangan Nabi, akhir hidup dia macam mana? Kena racun, dan dia meninggal bersebab musababkan kepada racun itu. Masa dia meninggal, umur dia cuma 45 tahun saja. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita